Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang yang juga mengatakan bahawa jangan pandang perjuangan rakyat sebelah mata. Dan dalam kenyataannya juga beliau mengatakan bahawa kerajaan perlu mendengar rintihan rakyat dan tidak hanya memandang perjuangan mereka untuk mengeluarkan KWSP sebelah mata. So, susulan daripada kenyataan ini sebenarnya adalah disebabkan oleh kisah seorang pemandu teksi yang berjalan kaki sejauh 312 km daripada Tol Skudai ke Istana Negara. Saya juga amat sedihlah dalam isu ini, tetapi isunya sekarang ini, komitmen kerajaan itu, yang mana Datuk Seri Hamzah Zainuddin pun dah pernah duduk dalam kerajaan begitu lama. Jadi kalau kita sebagai kerajaan hanya dengan satu kes begini, maka kita nak layan, nanti menjadi banyak. KWSP ini juga kita tahu, bukannya bank. Ini adalah simpanan waktu tua. Dan hari ini apabila kerajaan tak benarkan keluar dengan keadaan pulihnya sedikit ekonomi, saya percaya setiap kawasan ada ahli parlimen, ada DUN. Jadi sepatutnya ini adalah tugas mereka. Jadi pemandu teksi ini sepatutnya tanggungjawab ahli parlimen dan DUN di sana. Tak kiralah kerajaan yang ada hari ini ataupun pembangkang. Tapi tanggungjawab mereka harus ada di sini. Apa yang saya lihat daripada susulan kenyataan yang dibuat ini? Ini sebenarnya politik yang mana beliau mengambil kredit daripada isu kesusahan rakyat. Kita tengok saja Datuk Seri Hamzah Zainuddin, harga jam dia berapa? Datuk Seri Hamzah Zainuddin kalau nak membantu rakyat di kawasan beliau tu, untuk bantulah orang miskin. Apa yang masalahnya? Kaya raya kan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Ataupun cadangan saya sebagai rakyat biasa ni, dalam akaun Parti Bersatu tu ada 40 juta. Apa kata jangan dibekukan, kita keluarkan untuk bagi rakyat yang miskin, tak perlu keluar KWSP. Mau tak? Bersatu kan banyak duit tu. Jadi tak payahlah nak bermain dengan sentimen yang seperti ini. Sebagai Ketua Pembangkang, carilah benda lain. Sepatutnya membantu kerajaan yang ada mencari mekanisme yang terbaik supaya kerajaan boleh memulihkan ekonomi negara ini yang telah pun geng-geng Ketua Pembangkang ini sendiri rosakkan. Bukan kerjanya nak mencari benda-benda yang seperti ini yang tidak akan menguntungkan rakyat. Rakyat ramai di luar sana yang melihat bahawa isu KWSP ini, saya pun mau keluar KWSP itu berulang-ulang. Tapi impaknya kepada saya. Dah berapa banyak kali kita nak keluar, lepas tu kita rugilah, dividen dah tak ada, duit dah habis. Bukan menyelesaikan masalah. Jadi hari ini kalau kita sebagai kerajaan nak menyelesaikan masalah rakyat, harus melihatlah perkara lain. Cari jalan lain. Bukan jalannya KWSP. KWSP ini jalan nak menjahanam ke rakyat. Ini kan pula pemandu teksi pula yang nak dicerita ni. Dia dapat duit, selesaikan masalah sekolah anak dia. Saya rasa kalau dia jalan daripada Skudai, bermaksud dia duduk di Johor Bahru. Saya rasa YB yang bertanggungjawab di sana boleh uruskan anak-anak dia sekolah, uruskan apa yang penting untuk selesaikan masalah itu. Dan pemandu teksi berapa sangatlah KWSP-nya. Saya bukan nak mempelekehkan. Mungkin sebelum ini beliau kerja, mungkin berjawatan tinggi ke apa ke. Mungkin kerja dekat Petronas ke. Mungkin banyaklah KWSP. Tapi kalau dah keluar juga berulang-ulang kali, mana nak dapat duit? Kalau kali ini nak keluar lagi, yang sebelum ni pasti dia dah keluar kan. Jadi ini isu dia. Jadi pada saya, Ketua Pembangkang tidak perlu lagi lah bermain dengan isu KWSP ini. Kalau beliau nak kasihan, nak rasa simpati dengan kes ini, pergilah bantu. Itu saya kata tadi, jam Ketua Pembangkang saja dah cukup untuk membantu beberapa keluarga. Jangan main isu lah. Jadi rakyat juga harus melihat. Hari ini mereka duk cerita KWSP. Sebelum ini apabila kita lihat berkenaan dengan isu tabung yang melibatkan PTPTN tu. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membenarkan ataupun menundakan, maka mereka keluarkan kenyataan bahawa ini adalah satu kemenangan mereka. Dalam kerajaan yang ada hari ini, ada pembangkang, maka ada check and balance. Ini bukan ceritanya siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berlembut dalam isu ini, membenarkan rakyat mengeluarkan KWSP, maka mereka kata ini satu kemenangan kami sebagai pembangkang. Memperjuangkan benda ni. Yang nak perjuangkan apa? Duit tu duit rakyat. Itu yang saya kata. Duit Parti Bersatu tu, yang 40 juta tu kita agihkan kepada rakyat miskin ni. Macam mana?
Dah lah duit pun kalau kita tengok datangnya banyak daripada akun daripada Said Mokhtar punya ni Yayasan Al-Bukhari. Jadi apa yang Parti Bersatu ni nak cerita? Sembang boleh lah, tapi hakikatnya macam mana? Dah kerajaan kata duit rata-rata rakyat ni sekarang ni yang ada dalam KSP ni, rakyat biasa ni dah tinggal sedikit. Kita masih lagi nak menceritakan isu itu, bermain dengan isu sentimen ini. Ini hanyalah untuk nak mencari simpati daripada rakyat, konon-kononnya mereka mengambil simpati. Pemimpin PN yang ada hari ini, semua kaya raya. Ni rakyat miskin macam ni, kau nak pergi cerita, pergilah bantu. Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang hari ini, dulu kita tengok, waktu dia masih kerajaan, waktu kerajaan Sabah buat PRN. Sekejap pakai private jet, sekejap balik, sekejap lagi pergi. Banyak duit kan? Ini ciput je nak bantu. Bagilah 20,000, 30,000 ke orang tu. Apa nak membebel kalau itulah sepatutnya beliau rasa kata simpati ataupun kasihan, pergi bantu. Tak perlu. Bukan semestinya kerajaan yang ada hari ini nak bantu. Kamu tu wakil rakyat yang dibayar gaji. Apa? Ingat Datuk Seri Anwar Ibrahim tu ada gaji. Ketua Pembangkang ada gaji tu. Jangan-jangan dia pun mengambil kemudahan yang digunakan oleh Ketua Pembangkang yang lalu. Lagi bertambah lah. Jadi dalam isu ini pada saya rakyat harus menilai apa sebenarnya motif mereka ini. Ini adalah orang politik yang menggunakan sentimen rakyat miskin untuk mereka mengaut lava politik mereka sendiri. Akhirnya yang akan susah kita ni rakyat. Kawasan beliau sendiri, beliau jaga tak orang miskin di sana? Belum tentu. Inilah berlaku dengan Tun. Di Langkawi, yang gah-gahnya ni orang-orang yang ni, contohnya. Lepas tu, nelayan miskin di Langkawi ada terjaga oleh Tun. Belum tentu terjaga, sebab itulah kalah terus. Jadi begitu juga ahli-ahli politik yang lain, yang mereka gah bercerita. Kita tengok jam yang dipakai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tengok kereta yang dipakai oleh mereka-mereka ni, pemimpin Perikatan Nasional ni. Kaya-kaya. Hari ini bolehlah dia membalun kerajaan yang ada tentang KWSP. Padahal mereka berjuta-juta dalam akun. Lepas tu dijual rakyat susah. Simpati kepada rakyat. Jangan pandang rakyat sebelah mata. Pandang rakyat sebelah mata. Bagaimana? Pakatan Harapan menang 83 kursi. Perikatan Nasional 73 kursi, 74. Itu pun bermain dengan duit. Cubalah kita tengok lepas ni. Selepas ini, PRU kita tengok. Bagaimana Perikatan Nasional ni. Dulu bolehlah gunakan taring. Sekarang ni, tidak lagi kerajaan jadi pembangkang. Saya rasa lepas ni, bersatu dah berkubur lah. Jadi saya tak nak melalut panjang-panjang. Tapi, itu saya kata. Yang pertama, akun Bersatu, apa kata kita tak payah bekukan tapi kita keluarkan duit bagi rakyat. Yang kedua, pemimpin Bersatu tu kaya tu, jam mahal-mahal mereka pakai. Tu Ketua Pembangkang sendiri, tanya jam dia tu harga berapa. Duit berapa banyak. Takkanlah nak bantu orang seperti ini, kalau simpati nak bagi 20,000 pun tak boleh, pergilah. Ketua Pembangkang bagi. So itu pencerahan saya, sekian, terima kasih.